Okey. Jadi dia kata kat sini bahawa jari-jari untuk memetik perlu memakai alat bantu berupa kuku palsu. Ni kuku palsu yang diperbuat daripada tempurung kura-kura. Kuku palsu tu dibuat daripada tempurung kura-kura. Wah. Nak main guzeng ni, di mana tangan kanan digunakan untuk memainkan melodi, manakala tangan kiri digunakan untuk memain chord. Cuba kita, tapi tak boleh bunyi kan. Kalau tak, cikgu boleh tekan video ni dan mungkin boleh bunyilah. Baik. Cikgu tak boleh, kamu tak boleh nak dengar cikgu punya apa tu? Cikgu punya music. Di sini cikgu punya sound apabila cikgu memasang video. Itu guzeng. Okey, merupakan alatan muzik tradisional yang dimainkan oleh orang-orang Cina pada zaman dahulu. Okey, satu lagi ni yang dipetik ni namanya apa ni? Gambus. Okey, kamu tengok gambus ni macam mana pula? Alat muzik gambus. Gambus ni dia ada pelbagai jenis. Alat muzik masyarakat Melayu. Okey, baik. Kita tengok di sini. Dalam satu website berkaitan dengan gambus ni. Okey, baik. Jadi kita tengok. Gambus ini berasal daripada alat muzik Arab sebenarnya. Asalnya daripada Arab. Kemudian dibawa ke tanah Melayu yang terdiri daripada Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura. Dan kemudian gambus ini sangat terkenal di negeri Johor. Sangat terkenal di negeri Johor. Jadi kalau kamu tengok alat muzik ni, kamu tengok banyak orang Johor pandailah bermain dengan alat muzik ni. Said. Ramai orang Said lah. Mana Said? Nama orang Said tu sebab katanya dia berketurunan Nabi. Orang bernama Said ni berketurunan Muhammad, Nabi Muhammad. Datuk. Kemungkinan besar jalurnya ada. Contohnya nama kamu Said kan? Nama kamu Said Said. Said apa? Al-Atas. Al-Atas. Said Al-Atas. Jadi mungkin kamu tu ada keturunan Rasulullah. Banyak, tapi Said yang cikgu jumpa ada juga kawan cikgu nama Said. Tapi dia kata dia keturunan Rasulullah lah, mak dengan ayah dia bagi tahu. Tapi perangai dia macam setan juga. Perangai dia macam setan. Tapi murid cikgu yang bernama Said perangai bagus. Itulah dia. Tak tahulah depan cikgu ke dia bagus ke kan. Memang cikgu mendoakan memang baguslah Said Al-Atas ni. Tapi Said kawan cikgu tu tak boleh pakai. Mungkin pengaruh. Orang kata apa tu, pengaruh kawan sekeliling tu menyebabkan dia perangai macam gitulah. Baik. Jadi orang kata kalau kita ni tak kisahlah kita keturunan mana, tetapi kita perlu membawa diri kerana perangai kita ni memberikan gambaran kepada ibu bapa kita. Jadi gambus ni dimainkan dan terkenal di mana ni? Negeri Johor. Negeri Johor. Okey, cara main dia macam mana? Macam main gitar. Cara main dia macam main gitar. Cuma gambus ni dia gemuk sikit dan dia punya batang tu pendek. Apa beza dia dengan gitar? Cuba kamu tengok gitar. Gitar dia macam... Gitar panjang. Nampak ni. Gitar dia panjang. Dia tak gemuk. Kalau yang ni dia nampak gemuk kan? Ini ni. Jadi awala dondang lah sayang ding 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 ding. Biasa ada bunyi macam tu. Jadi itulah gambus memetik. Dia boleh sampai 12 tali. Dia kata gambus terdapat dalam pelbagai jenis iaitu gambus tali 3. Paling sikit 3 tali, paling banyak 12 tali. Tapi kalau gitar ada berapa tali? 6. Ada 6 tali saja. Siapa pandai main gitar kat sini? Sikit je. Saya main macam petik je. Tak minat sangat main gitar. Tak minat sangat main gitar. Okey, baik. Jadi kalau kamu tengok orang yang bermain gitar ni dia mempunyai bakat seni.
Ada orang dia tak pandai main gitar, dia pandai main piano. Ada orang tak pandai main piano, dia pandai main dia pandai main drum. Suling. Dia pandai main drum. Tapi biasanya apa-apa pun alat muzik yang kamu mainkan, sebenarnya kalau kamu pandai bermain bermaksud kamu mempunyai seni lah. Tu jadi seni ni sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Contohnya gambus ni. Kenapa kamu kena tahu juga tentang gambus? Walaupun kamu tak reti dan tak pernah belajar gambus, kenapa kamu kena kenal gambus? Supaya seni tradisional masyarakat Malaysia ni tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Kalau cikgu tak ajar kamu tentang gambus, kemungkinan ada murid yang tak tahu sampai hari ni gambus tu apa. Dia ingat gambus tu yang ada 6 permukaan. Itu bukan gambus, itu kubus. Yang ada 6 permukaan itu ialah kubus, bukan gambus. Gambus. Yang mati tepi jalan tu pun bukan gambus, itu mampus. Jadi kamu kena tahu jadi kamu kena tahu gambus. Okey, baik. Kemudian ada apa ni? Ini yang dipetik. 2 je. Kemudian yang ditiup ini serunai. 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 Tunai je. Seruling lain. Seruling ni dia panjang straight je. Tu cikgu atas sempurna tu. Serunai ni pula dia hujung dia panjang besar. Okey. Okey, ni serunai sekarang lah. Okey, kemudian ada sompoton. Sompoton ni dia terkenal di Sarawak tak silap cikgu Alat muzik sompoton. Kalau tengok gambar hitam putih tu tak nampak sangat. Cikgu nak tunjuk dulu gambar kat kamu barulah kamu boleh kenal. Betul cikgu. Biasanya dia terkenal di sekitar Sarawak dan juga Sabah lah Okey, baik. Ni sompoton. Sompoton ini terkenal di negeri Sabah, ya betul. Ini nampak ni. Bunyi dia macam mana pun cikgu tak tahu. Nyok-nyek ke macam mana ke, bunyi dia macam du-du-du-du. Tak tahu. Ataupun tu-du-du. Tu-du-du. Itu pedal pop cikgu. Itu namanya pedal pop. Itu namanya pedal pop, pandai. Ingat kamu tak tahu lagu apa kenal Baik. Kemudian inilah dinamakan sebagai sompoton. Sompoton. Cara bermain ni kena, kamu tahu tak saksofon? Tahu? Tidak tahu. Saksofon tahu? Dia macam saksofon sikit. Saksofon. Saksofon. Dia macam ni. Ini. Dia macam ni lah. Sompoton ni macam ni lah juga. Cuma yang ni lebih moden. Tapi yang ni penat kot nak tiupnya. Dia memerlukan tiupan nafas yang kuat. Kau salah tiup, bukannya muzik keluar. Angin buntut kau yang keluar. Sebab dia memerlukan tiupan yang kuat. Wow. Nampak ni. Baik. Jadi itu sompoton. Sekarang ni, terima kasih Terusnya kita tengok yang dipukul pula. Alat muzik yang dipukul apa dia? Kompang. Kompang dah tahu dah. Kompang ni kita tahu dah. Saya dah pernah main dah. Sebab biasanya kita akan mendengar paluan kompang ni dalam majlis perkahwinan. Okey, gong. Sekolah saya ada kelab kompang. Kelab lempang? Kelab kompang. Oh, kelab kompang. Oh, ingatkan kelab kau nak kena lempang. Okey, baik. Jadi gong. Gong tahu gong? Tahu, sekolah saya pun ada. Gong ini biasanya dimainkan semasa raya Cina. Gong si pacai. Gong si pacai. Sebab dia ada buat bunyi gong tu kan untuk dia menggerakkan dia punya tarian singa tu. Kemudian ada tabla. Tabla ni biasa nasyid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ada seruling ni yang panjang ni, seruling. Nampak tak perbezaan antara serunai dengan seruling? Nampak. Okey. Cikgu minum kopi dulu ya murid. Okey. Apa cikgu minum je. Sebab sebenarnya cikgu agak mengantuk.
Kerana malam tadi cikgu tidur agak lambat. So Tundukkanlah kelas. apa dia? Tidur apa? Dia nak Cikgu tunduk kelas. Kenapa cikgu tidur dalam, lambat? Cikgu tidur dalam pukul 4 pagi. Kenapa cikgu tidur lambat cikgu? Sebab pada waktu itulah Tuhan memberikan wahyu kepada cikgu. Astagfirullahalazim. Okey, baik. Jadi sekarang ni mari kita buat ayat tentang alat-alat muzik tradisional. So kita kena tahulah. Tradisional. Cara sebutnya tradisional Tradisional. Tadi ada tapi orang sebut traditional. Mana datang H-nya? Tu bahasa Tradisional. Kelas Bahasa Melayu Penulisan dalam Talian. tradisional. Bersama siapa? Cikgu Irsyad. Tak muda. Bersama Cikgu Irsyad. Remy Irsyad. Tok Irsyad, Tok Irsyad. Tok Bilal. Bilal, betul-betul. Cikgu dah jadi macam Bilal lah sekarang. Hayya 'alas solah. Tak bangun-bangun pun budak-budak aku. Tak bangun dia subuh. Salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Lagi dia tarik selimut ni dengar. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak membina 5 ayat. Berapa? 5 ayat. Sebab dia kata tulis 5 ayat yang lengkap. So kamu kenal lah. Jadi cikgu nak mengajar kamu tentang alat-alat muzik tradisional. Okey, ada 2. Yang pertama, murid-murid, ada 2 perkara yang cikgu nak kamu tahu. Kenapa kita kena belajar dan mengetahui alatan tradisional? Kenapa kena tahu? Supaya kita pun Untuk mengenai adat supaya generasi seterusnya Okey, akan supaya mengenali. generasi akan datang tidak melupakan tradisi. warisan Tradisi. seni negara. Warisan seni negara. Satu lagi kenapa? Hilang. Agar kita Dapat lebih ilmu. mencintai seni warisan Negara kita. kita nak mencintai. Bila kita mencintai, barulah kita akan cuba belajar. Nak buat macam mana? Cikgu pun tak berapa nak mencintai. Cikgu mencintai apa dia? Cikgu mencintai PS4 lagi daripada benda lah ni. Masalah. Jadi ini satu contoh yang tak baik dan kamu janganlah sesekali ikut ya murid-murid. Jadi bila orang tanya kenapa kena tahu benda ni? Ada 2 sebab. Satu, supaya generasi akan datang tidak melupakan warisan negara. Yang kedua, agar kita ni lebih mencintai seni warisan negara. Pepatah ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Dah kenal, insya-Allah kita akan cinta akan muzik dan juga warisan tanah air kita. Okey, baik. Nombor 1. Macam mana kita nak buat ayat? Kita pilih. Kita pilih satu alat muzik yang dipetik ni. Gambus. Ambil gambus. Yang paling senang, kita ambil gambus kan? Gambus. Okey, bina 5 ayat. Ini tak boleh bina ayat macam biasa sebab tak ada orang kat sini. Betul tak? Tak ada orang langsung kat sini. Macam mana nak buat? Ali bermain gambus. Mana datang Ali? Mana Ali? Tunjuk Ali. Ali tak ada pun. Ali. Kau biasakan bina ayat ada Ali. Ini Ali pun tak ada. Jadi kita bina ayat mestilah berdasarkan alatan muzik tersebut. Apa dia? Gambus. Gambus. Gambus mempunyai. Merupakan apa dia? Seni tradisi. Bukan seni, alat. Muzik. Alat muzik tradisional. Yang dipetik. Tradisional. Yang terkenal. Terkenal. Iyalah. Yang terkenal. Alat muzik tradisional yang terkenal dalam kalangan masyarakat. Masyarakat apa? Melayu. Okey, cuba kira berapa patah perkataan? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 11. Okey, cukup. Cukup lah tu. Cukup lah tu.
merupakan alat muzik tradisional yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Itulah dia. Cukup lah tu. Okay, nice. Pendek je. Sebab ini berkaitan dengan alat muzik. Nak tulis panjang-panjang, panjang pasal apa? Ini bukan ulasan. Ini bukan ulasan. Ini ialah binayat. Boleh. Cikgu, hari ni ada quizzes ke cikgu? Sama. Hari ni insya-Allah ada. InsyaAllah ada Ya. Dah Salin. Yang terkenal. Salin. Dede. De. Den. Okey, hari ni kita ada dengar cerita tentang kematian Dengar. Ada cerita tentang kematian COVID kan? Berapa banyak? Hari ni tak tahu lah berapa belas. Berapa belas? Dah siap cikgu. Bukan ribu. Tak, yang 1000 tu jangkitan. Oh. Dah. Sampai 100 pun. Okey, baik. Sekarang kita tengok nombor 2 pula. Semua dah tulis Dah. Jadi kita pun bagi tahu. Dah. Apa yang kita tahu kita tulis je. Gambus ni apa dia? Alat muzik tradisional. Yang terkenal. Terkenal tak dia? Terkenal. Tapi dia terkenal dalam kalangan masyarakat apa? Melayu. Orang Cina main gambus tak? Orang Cina tak main gambus Okey, baik. Sekarang kita buat ayat yang kedua pula. Kita nak buat ayat mana? Cuba kita buat guzeng. Guzeng. Okey, macam mana nak buat guzeng? Guzeng ialah Guzeng ialah apa dia? Alat muzik tradisional. masyarakat mana? Cina. 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 Masyarakat Cina. Cara main dia macam mana? Yang dimainkan Secara petikan. dengan cara memetiknya. Memetiknya. Dengan cara memetik talinya. Talinya. Cukup. Guzing ialah cukup cuba kita tengok. Berapa patah perkataan tu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cukup lah. Guzeng ialah alat muzik tradisional masyarakat Cina. Betul tak? Masyarakat Cina. Nama dah guzeng. Takkan Bangla. Yang dimainkan dengan cara memetiknya. Macam mana kita tahu? Ni dia tulis petik ni. Yang dimainkan dengan cara memetik talinya. Takkan nak petik lighter. Petik tali dia lah. Bakar. Okey, baik. Kalau kamu nak tengok guzeng, kamu boleh buka YouTube nanti lepas habis kelas kamu tengok Okey. Okey, semua dah siap dah tulis 2 ayat ni? Belum. Udah. Belum. Cikgu dengar ke Dengarlah. Tu Anusha nama dia. Tapi Anusha macam slow sikit lah cikgu dengar suara tu. Macam biasalah mungkin masalah mikrofon kamu. Kamu kena beli mikrofon yang okey sikit dah. Anusha. Bukan mikrofon. Kamu kena beli headphone macam cikgu ni. Cuma headphone cikgu ni dah nak pecah-pecah dah kan. Tepi-tepi ni nak kena tukar dia punya ni Dia punya tu sebab dia getah tepi-tepi tu. Dia punya span ni dah nak kena tukar dah. Cikgu tak tahu ada jual tak kat Shopee. Saya selalu dia terkeluar, lepas tu at the end tukar pakai earphone je. Malas nak tukar. Cikgu tak boleh pakai earphone sebab nanti dia tak ada mikrofon macam ni yang jelas.
So Ada nanti satu cikgu. Dia dekat sini, dia ada mic. Siap. okey baik, nombor 3. Kita nak pilih mana pula? Seruling. Seruling. Seruling atau sampoton. Jadi kita pun buat seruling Foto. dan sampoton. Eja betul-betul bukan som. Seruling dan sampoton dimainkan oleh siapa? Oleh orang. Oleh masyarakat pada zaman dahulu dengan cara apa? Dengan cara meniup. Dengan cara meniupnya. Meniupnya. Seruling dan sampoton dimainkan oleh masyarakat pada zaman dahulu dengan cara meniupnya. Cuba kira berapa patah perkataannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, baik. 12 tu dah cukup lah. Kita nak minatkan berapa patah perkataan murid? 10. 9 patah perkataan, 10 patah perkataan sudah mencukupi Okey. Jadi apa yang kita nampak, kita sebut. Contohnya seruling dan sampoton ni, kita nampak dua ni kan. Sebab ni dia yang ditiup. Dimainkan oleh masyarakat pada zaman dahulu dengan cara meniupnya. Tiup lah. Tiup. Okey, seterusnya. Nombor 4. Kompang. Okey. Kat mana orang main kompang ni? Majlis Kenduri Perkahwinan. Okey, baik. Kompang sering dipalu. Ataupun kompang sering digunakan, dimainkan semasa apa dia? Majlis perkahwinan. Semasa majlis perkahwinan. Dengan cara Paluan dipalu. dengan cara memalu. Dengan cara memalunya. Memalu ni ketuk lah. Bukan memalukan, memalunya. Kompang sering dimainkan oleh siapa? Oleh masyarakat Melayu semasa majlis perkahwinan dengan cara memalunya. Jadi cuba kira berapa patah perkataan? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup lah. Dengan cara memalunya. Kompang dipalu, pengantin baru. Okey. Siapa yang selalu menghadiri majlis perkahwinan, dia akan dengar lah lagu tu kan. Bingit telinga dia buat kompang. Kompang ni dia tak bingit telinga. Dia tak bingit telinga. Yang bingit telinga kalau orang karaoke dekat majlis perkahwinan tu bingit. Okey, nombor 5. Kita nak buat apa punya pula? Gong kan? Kita nak guna tabla. Aku belum siap. Tabla tu yang ketuk-ketuk. Sekejap nanti cikgu tunjuk lah. Yang biasa orang guna masa nak nasyid tu. Tabla. Yang orang ketuk-ketuk untuk nasyid tu. Tabla jarang dengar. Gong tu dah biasa dengar. Saya nak kelainan. Apa jadi kalau gong tu dia main dekat nasyid? Cikgu saya belum. Oh, belum lagi. Saya dah siap cikgu. Dah. Okey dah. Sekarang kita nak tengok tabla. Cikgu tunjuk kat kamu tabla Bukan belah tabla. Bangla. Ni tabla ni. Orang pukul je ni lah. Gedeng. Biasanya orang India lah guna tabla ni dan orang Melayu ada juga guna tabla untuk bermain. Untuk nasyid, Cikgu. Cikgu. Yang hitam tu apa cikgu?
Apa dia? Yang hitam kat atas tu apa cikgu? Nak buat apa? Hitam mata ni. Tempat Hitam. pukul. Ni. Tempat pukul. Yang kat tabla tu dia buat Yang kat apa? tengah. Oh, bukan. Itu macam dia punya center lah. Dia boleh speaker. Apa cikgu dia punya apa? Dia punya center. Dia ada bagi tahu kat sini. Dia ada fungsi-fungsi dia dalam bahasa India semua ni. What? Dalam bahasa India. Okey, baik. Jadi kita pun bagi tahu. Alat muzik tabla, Tabla. alat muzik tabla sering dimainkan oleh siapa? Oleh masyarakat India pada zaman dahulu. Dalam upacara keagamaan. Betul tak? Dalam upacara keagamaan Anusha ada kan orang pukul tabla tu. Oh Anusha. Anusha hilang. Anusha ni macam adik dia lah. Kejap-kejap hilang. Mic dia tadi dia Mic rosak tapi dengar. Macam mana? tulis kat chat. Cakap ya ataupun tidak. Ayo, terangkan benda. Dia jawab betul. Dekat cikgu lah. Oh betul-betul. Ku rasa resah bila kau tiada, adinmu mengubah. Apa Okey, cikgu? Okey, dah siap? Belum. Sikit lagi. Okey, baik. Jadi itulah dia. Kita perlu mengenal alat muzik tradisional kita. Alat muzik tradisional kita ni tak kisahlah. Alat muzik Cina ke, alat muzik India ke, alat muzik Melayu. Semua itu apabila diamalkan di Malaysia, dia menjadi satu kesenian dan kebudayaan negara kita. Kalau cikgu pergi dekat Pulau Pinang, cikgu akan pergi ke satu tempat namanya Little India. Di situ cikgu nampak budaya India. Sungguh menarik cikgu rasa. Kemudian cikgu pergi dekat kawasan Cina, cikgu tengok di JT Chiu tu. Cikgu tengok itu kehidupan masyarakat Cina. Sungguh menarik. Kemudian cikgu pergi ke balik pulau. Cikgu dapati, kehidupan masyarakat Melayu begini. Sungguh menarik. Cikgu dapati bahawa negara kita ni sangat bertuah kerana orang Cina, orang Melayu dan orang India boleh hidup dalam satu negara dalam keadaan yang aman dan harmoni. Dan masing-masing boleh bermain alat muzik tradisional masing-masing. Yang paling menyeronokkan ialah orang Melayu belajar alat muzik tradisional Cina dan juga India. Orang India belajar muzik tradisional Melayu dan juga Cina. Orang Cina belajar alat muzik tradisional Melayu dan juga India. Dan kita dapati bahawa inilah namanya perpaduan. Faham Perpaduan ini menunjukkan hubungan antara kaum. Hubungan yang erat antara kaum. Kalau kamu ni antara Melayu dengan Cina ke, Melayu dengan India ke, Cina dengan India selalu bergaduh, itu menunjukkan tidak ada perpaduan. Itu menunjukkan tidak ada perpaduan. Baik, jadi sekarang kamu nampak, pastikan ayat yang dibina tu paling kurang 9 patah perkataan hingga 10. Jadi sekarang cuba kita baca. Cikgu nak siapa? Imtiaz tolong baca nombor 1. Baca balik. Gambus merupakan alat muzik tradisional yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Okey, tambah sikit. Terutamanya di negeri di mana? Terutamanya di Johor. Terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu, terutamanya di Johor. Kita tambah sikit. Okey, Imtiaz sambung lagi. Guzeng ialah alat muzik tradisional masyarakat Cina yang dimainkan dengan cara memetik telinga. Nombor 3. Seruling dan sompotan dimainkan oleh masyarakat pada zaman dahulu dengan cara meniupnya. Nombor 4.
Kopan sering dimainkan oleh masyarakat Melayu semasa majlis perkahwinan dengan cara memalunya. Okey, nombor 5. Alat muzik tabla sering dimainkan oleh masyarakat India pada zaman dahulu dalam upacara keagamaan. Okey, baik, betul. Terima kasih. Ini jawapan bina 5 ayat. Cikgu berharap agar kamu kenal tabla tu apa, siapa yang selalu main dan dalam upacara apa dia main. Kompang ni siapa selalu main? Masyarakat Melayu. Bila? Majlis perkahwinan. Macam mana? Kita palu dia. Nombor 3, seruling dengan sompoton. Siapa yang main? Dimainkan oleh masyarakat pada zaman dahulu dengan cara meniupnya. Dan yang seterusnya, guzeng. Alat muzik tradisional siapa? Masyarakat Cina. Macam mana nak main? Kita petik tali dia. Gambus ni apa dia? Alat muzik tradisional yang terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu terutamanya di Johor. Cukuplah bina 5 ayat. Macam tu saja. Itu saja kita membina ayat. Okey, baik. Ada apa-apa masalah boleh terus bertanya kepada cikgu. Semua dah siap tulis? Siap cikgu. Okey, baik. Bina 5 ayat set 1. Okey, sekarang kita tengok bina ayat yang set kedua pula. Tadi ni ialah alat muzik tradisional. Sekarang kita nak belajar berkaitan dengan apa ni pula murid-murid? Permainan tradisional. Permainan tradisional. Okey, kamu kenal tak semua permainan tradisional yang ditunjukkan dalam gambar tu? Adakah kamu masih bermain lagi permainan tradisional ni? Ya. Yalah yang Okey. Ada. Congkak, takraw dan batu seremban. Permainan Ni- tradisional. Satu seremban congkak dekat Ni rumah. ni apa ni? Traffic light ke? Congkak. Oh, congkak ingat traffic light. Okey, baik. Cikgu dengar saya tak sekarang? Jelas tak? Oh, jelas. Tak jelas. Nombor 2 ni apa? Shaolin Soccer. Takraw. Takraw. Oh, takraw ingat Shaolin Soccer. Salin soccer. Yang atas ni apa dia? Kutip pasir ke apa? Batu seremban. Oh, batu seremban. Oh, cikgu baru tahu ni batu seremban. Cikgu tak pernah main. Kenapa tak panggil batu nilai ke? Batu Kuala Pilah ke? Batu ni dekat Kenapa permainan ni dipanggil Kan? seremban permainan kat ni- mana? Dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Negeri Sembilan. Okey, kenapa tu lah. Orang kata batu seremban ni berasal dari Seremban. seremban. Orang Shah Alam tak main batu seremban ni? Orang Shah Alam tak main, orang Shah Alam main guna Orang Shah kain. Alam main batu Shah Alam. Dia main ni, dia main guna kain. Wow. Tak tahulah orang Shah Alam ni budak-budak dia pelik. Budak-budak yang tinggal di Shah Alam ni pelik. Depa tak main benda macam ni. Depa main apa? Depa main game banyak. Main game. Main PUBG apa semua. Jadi depa ni banyak lupa tradisi-tradisi masyarakat kita. Diorang main Beyblade. Nombor 4 ni apa dia? Gasing. Beyblade. Gasing. Tapi sekarang orang dah tak main gasing dah. Beyblade. Orang main Beyblade. Mana best? Main gasing ke main Beyblade? Gasing. Beyblade korang je. Okey. Saya tak main apa-apa. Okey, cikgu bagi pendapat Pada pendapat cikgu, gasing lebih seronok kerana tak semua orang boleh ikat tali gasing tu dengan betul. Itu dia. Ada orang dia ikat tali gasing, bila dia baling kena kepala bapak dia. Jadi bapak dia pun kejar dia, kurang hajar punya anak, tak reti main, kau nak main. Kalau Beyblade ni kita tinggal masukkan, lepas tu kita tarik. Ya. Cikgu pernah main cikgu. Lepas tu mulalah merapu. Dragon, keluar dragon. Tengkorak. Mana boleh dragon keluar daripada Beyblade? Dia terpengaruh. Adik saya pun macam tu. Dia terpengaruh oleh cerita-cerita dalam Beyblade tu. Kan ada keluar naga. Dia buat, baiklah dragon, sedia. Cikgu Imam pun macam tu. Lepas tu, yang seorang kawan dia pula, baiklah kau keluarkan dragon dia. Baiklah, aku bersedia sekarang. Kawan dia masukkan balik. Kawan dia masukkan.
Tiger keluar. Tiger rimau pula keluar. Tak logik. Budak-budak kan macam gitu kan. Tiger serang dragon. Lepas tu yang dragon ni pula. Dragon serang tiger. Lepas tu pula Cikgu Isyak datang bawa gasing macam ni. Dua-dua aku pangkah gasing tu terbelah dua. Sebab gasing cikgu ada paku. Gasing dia ada paku. Gasing dia Lepas- plastik. Dan gasing Beyblade plastik dan akhirnya menangis di bucu katil lah dua orang budak tu. Kenapa? Lopek rupanya gasing kita ni. Duk panggil dragon, duk panggil rimau, datang paku je. Ada bebek, ada butuh. Oh, lari. Okey, dan yang kelima ni gambar apa ni? Layang. Layang. Mostly kau kenal tak wow macam mana? Mesti cakap mesti tak betul. Orang cakap. Wow ni macam ni. Besar. Wow ni besar ni. Wow banyak. Nampak gua betul. Okey, kemudian ada layang-layang. Layang-layang je ni. Ni layang-layang. Layang-layang ke wow? Jadi di sini ialah layang-layang Magnificent specimen. layang-layang. Tapi permainan tradisional bukan ke wow cikgu? Layang-layang tradisional juga. Ya, kau tak sekolah, kau mana tahu. Kan layang-layang macam kotak sikit. Betul tak? Kau tak sekolah kan? Sekolah cikgu. Sekarang CKP memang tak sekolah. Kawan tiga memang blur. Okey, baik. Sekarang kita bina ayat. Yang ini boleh letak nama orang. Pasal apa? Pasal ada orang, betul tak? Macam ni tadi. Kau nak letak nama orang macam mana? Tak ada seorang Muiz orang. bermain guzing sambil gigit talinya. Tak boleh lah. Jadi dia Mana tak ada muat bisa dipanggil. Jadi dia tak boleh. Dia tak boleh. Yang ini boleh juga. Yang ni pasal dia ada dia ada apa tu? Dia ada orang. Jadi kita boleh letak nama orang. Okey, baik. Ada je lain pelik-pelik. Sekarang kita buat ayat nombor 1. Okey, siapa nak cuba? Cuba ya. Kalau salah cikgu. Okey, Anusha nak try. Kalau dia cuba, dia sangkut, cikgu akan bantulah. Okey. Okey, baik. Anusha, cikgu tanya, kamu jawab. Faham? Baik. Okey. Apa yang baik? Sekejap Mana? Okey ni. Alright. Okey Anusha, bagi nama ni budak seorang ni. Saya akan jawab. Bagi nama Anusha. Nama pun tak tahu. Kan hilang terus budak ni. Malas dah aku panggil Anusha lagi. Cikgu. Anusha memang macam tu. Aku panggil dia memang hilang. Lain saya tak okey lah cikgu. Lain kau tak okey, kau duduk diam. Okey, cikgu panggil Kristina. Halo. Sekarang okey lah. Ya, cikgu. Ni Kristina mana ni? Section 9. Oh, Kristina Section 9. Kamu tukar nama Kristina S9. Okey, jap. Kristina ada banyak. Okey. Okey, baik. Kristina nombor 1. Laila dan Laila. Laila dia buat apa tu? bermain congkak. Bermain congkak. Kita tengok Laila bermain congkak. Siapa yang pertama? Kita tengok. Yang pertama kita bagi nama dia, Laila. Perkara yang kedua kita nak sambung lagi ayat tu, kita tanya dia buat apa? Bermain congkak. Tengok depan dia, ada manusia lain tak? Ada. Okey, Kristina bagi nama. Siapa ni? Dengan siapa dia main tu? Sarah. Dengan Sarah. Okay. Laila bermain congkak dengan Sarah. Okey. Baik. Apa pasal dia main congkak? Apa kelebihan kamu main congkak?
Melibatkan strategi. Apa dia? Apa kelebihan kamu main congkak? Untuk untuk apa dia? Untuk melatih diri agar bijak mengatur strategi. Strategi. Untuk melatih diri agar bijak mengatur strategi. Main congkak ni kena ada strategi. Aku nak masuk lubang mana? Aku nak pilih lubang mana? Salah pilih lubang, mati aku. Dia kena bijak mengatur strategi. Jadi Laila bermain congkak dengan Sarah untuk melatih diri agar bijak mengatur strategi. Dia nak latih diri bijak mengatur strategi. Okey, baik. Cuba kira berapa patah perkataan ni murid-murid. Lebih 10 tak? 12. 12. Okey, baik. Bagus. Okey, terima kasih Kristina. Jadi, kamu tengok di sini. Ini yang kita nak belajar ni. Banyak murid tak tahu kenapa orang dulu suka main congkak. Sebab tu orang dulu dia bijak menyusun strategi sebab dari kecil lagi dia sudah belajar tentang strategi dalam permainan congkak. Cikgu, chess pun sama. Catur pun sama juga. Okey, catur. Catur pun sama juga. Catur. Chess, catur. Kita tak sebut chess lah, kita sebut catur. Okey. Catur. Nak salih. Bermain. Dah cikgu. Okey, dah Saya nak jawab cikgu nombor 2 lagi tapi dah. Nombor 2 yang mana? Kau nanti kau hilang-hilang. Okey. Betul. Orang tanya-tanya nanti hilang. Sakit hati cikgu. Tunggu. Adik saya tu dia main-main buka line cikgu. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok nombor 2 pula. Okay. Cuba nak cuba. Okey, baik. Anusha, bagi nama budak lelaki ni. Amir dan Irfan. Amir dan Irfan. Buat apa tu? Bermain takraw. Tak main takraw. Sepak raga namanya. Sepak raga. Takraw tu permainan sekarang. Dulu orang panggil sepak raga. Dia beza bola takraw dengan bola sepak raga. Bola sepak raga tu je bulat. Keliling dia menggunakan rotan. Lebih sakit lah. Kalau kita timbang tu lebih sakit. Jadi Amir dan Irfan bermain sepak raga. Dekat mana tu je main? Di Padang Mana ada orang main sepak raga di Padang? Bukan Di halaman rumah. Kalau kamu tak nampak tempat dia, kamu boleh kata bila dia main? Pada masa lapang. Pada masa lapang. Bermain sepak raga pada masa lapang. Okey, apa kelebihan kamu bermain sepak raga? Dapat mengeluarkan toksin. Okey, untuk mengeluarkan Toksin dari peluh badan. yang mengandungi Toksin. Untuk mengeluarkan peluh yang mengandungi toksin. Peluh tu ada toksin. Peluh tu ada toksin. So kalau kamu main sepak raga ni, banyak peluh keluar. Kalau main congkak, peluh keluar tak murid-murid? Tapi kalau main sepak raga, keluar peluh tak? Keluar. Dan cuba kamu rasa peluh kamu tu. Rasa je masin dan masam. Itu menunjukkan peluh kamu tu ada toksin. Sedap. Okey. Apa yang sedap? Bukan boleh buat masak. Nasi goreng. Nasi goreng masin. Okey, baik. Terima kasih Anusha. Terima kasih Anusha. Sama cikgu, terima kasih. Okey. Jadi Amir dan Irfan bermain sepak raga pada masa lapang untuk mengeluarkan peluh. Ataupun yang mengandungi toksin ni tak payah. Untuk mengeluarkan peluh. Cukup. Itu saja.
Okey, cuba kira berapa batang perkataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ada 12 patah perkataan di sini. Cukup lah tu. Kita nak paling kurang berapa? 9 hingga 10. Okey, baik. Sama-sama mengejar mimpi sama-sama. Duduk rumah. Okey. Dah siap. Belum. Okey dah. Dah. Okey guys, kita tengok nombor 3 pula. Okey. Ini namanya apa? Batu seremban. Batu seremban. Seremban diperbuat daripada seremban. Seremban okey baik. Kalau saya nak try boleh? Saya nak try cikgu, saya nak. Okey. Adelina cuba. Imtiaz gasing nanti. Gas. Adelina cepat. Bagi nama ni siapa? Alia. Alia dan siapa tu? Alia dan Fikir lama sangatlah nama. ada nama. Fikir je lah nama-nama kawan kamu ke. Payah sangat. Alia dan Amani. Senang. Fikir nama pun payah. Buat apa ni? Bermain batu seremban. Bermain batu seremban. Bermain batu seremban. Okey. Dekat mana? Kita tengok tempat pun kita tahu kat mana ni. Dekat mana ni? Di beranda. Di beranda rumah. Nampak tak? Di beranda kan ni? Dekat luar rumah kita tengok. Beranda kita tengok. Di beranda rumah. Seremban. Okey, kenapa dia main batu seremban ni? Apa kelebihan dia, Adelina? Percakapan. Okey, kalau kamu main batu seremban, tangan kamu bergerak laju tak? Laju. Jadi itu untuk melatih ketangkasan tangan. Wow. Tangan kita tangkas. Cuk. Lambung tinggi-tinggi, laju. Jadi Batu nak melajukan tangan tu nak untuk melatih ketangkasan tangan. Kalau bermain congkak, melatih diri agar bijak mengatur strategi. Kalau main batu seremban untuk melatih ketangkasan tangan. Itulah dia. Cikgu, Ya, kalau menambah tahap fokus boleh ke? meningkatkan tahap fokus boleh juga. Okey. Okey, baik. Jadi Alia dan Amani bermain batu seremban di beranda rumah. Kita nampak dia dekat beranda rumah ni. Cikgu apa itu beranda rumah? Beranda rumah ni macam ni. Mana tu? Dia kat depan rumah. Balcony ke cikgu? Dia macam balcony lah. Ni, tapi ni rumah kayu, beranda. Dekat sini, nampak? Cantiknya. Orang duk rehat. Kan sama ni tempat dia main ni, nampak tak? Ya. Itu beranda nama dia. Ni, kena faham lah. Okey. Cantik lah cikgu tempat tu. Cantik lah. Memang cantik jadi kita pun bila tengok tempat-tempat cantik ni kita rasa suka macam ni kan. Ni dekat resort. Cantik sangat. Resort. Jadi kalau kita pergi kat tempat-tempat yang cantik, kita akan rasa tenang hidup kita. Okey baik, seterusnya. Dah siap belum soalan nombor 3 tu? Belum. Udah.
Dah. Belum. Dia dan Baby down dan down 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 dan down. Sama-sama Mama Aulia. Okey, baik. Sekarang kita tengok nombor 4. Siapa nak buat ayat nombor 4 ni? Amsyah pula dah. Imtiaz. saya. Syed nombor 5. Layang-layang. Imtiaz buat nombor 4 ni. Faris. Haris. Faris. Buat apa Dan- ni? Bermain gasing. Bermain gasing. Bersama Rakannya. rakannya. Dekat mana tu? Padang. Di halaman rumah. Di Padang tak sesuai. Di Padang mana ada orang main gasing kat rumput? Kalau Padang ada rumput, mana main kat Padang? Kat pasir lah main gasing. Kau tengok orang main gasing ni. Bermain gasing. Untuk murid. Cikgu ada main gasing dalam kuali. Orang main gasing dekat atas Mana ada main lantai. gasing? Orang main gasing dekat halaman rumah, dekat atas tanah macam gini. Ini main gasing dekat Padang. Mana maunya gasing pusing? Bersama rakannya di halaman rumah. Apa kelebihan bermain gasing ni? Apa cikgu? Apa yang nak cakap tadi? Dapat menghilangkan stres. Untuk Adik, itu adik. menghilangkan, Stres. Untuk menghiburkan hati. untuk menghiburkan hati. Best tak? Ui, lajunya gasing aku. Gasing kau tak laju. Kau nak laju-laju, kau pergilah highway, kawan dia kata. Boleh lumba gasing ke? Tak ada. Gasing tak boleh lumba. Dia tengok siapa yang paling lama. Cikgu, kalau langgar apa jadi? Kalau langgar gasing tu. Kawan saya dia Okey. pernah sekolah kena Dia, nampak. okey, dia macam ni. Main gasing ni macam ni cara dia. Cikgu bagi tahu kamu. Yang pertama, dia akan tentukan giliran. Macam mana nak tentukan giliran? Okey, katakan 5 orang main gasing. So, setiap orang tu kena baling gasing dalam bulatan yang dibuat ni. So, gasing siapa yang paling cepat habis putaran dia, dia dikira dapat giliran yang pertama. Yang dapat giliran terakhir tu yang paling last lah habis berpusing tu. Kemudian giliran pertama tu buat apa? Dia kena baling dulu. Yang dapat giliran pertama tu kena baling dulu masuk dalam bulatan ni. Yang kedua kena crash gasing yang pertama tadi. Dia kena langgar. Dia kena baling supaya pump. Langgar. Kemudian yang peserta ketiga pula, pemain ketiga, langgar pula gasing yang lain. Jadi yang paling best ialah yang terakhir tu. Dia boleh langgar semua. Dia langgar semua. Zop. 5-5 kena. Dan gasing mana yang dia mati di luar kotak ni dikira kalah. So dia tak boleh masuk next round pula. Macam itulah. Kita kena main ramai-ramai baru kita tahu macam mana. Seronoklah main. Cikgu suka main lah dulu gasing ni dan cikgu tak champion lah. Kawan cikgu champion. Memang hebat dia main gasing. Memang hebat kawan cikgu main gasing. Cikgu memang tengok dia. Memang hebat lah dia ni main gasing. Syok lah tengok dia main gasing. Okey, baik. Seterusnya nombor 5, Syed. Syed Al-Attas. Salman dan Aiman. Apa dia? Salman dan Aiman. Salman dan Aiman. Buat apa tu? Bermain layang-layang. Bermain layang-layang. Kat mana tu dia main? Kat kawasan yang luas. Di kawasan yang lapang Oh, nampak. Di kawasan yang lapang. Kenapa dia bermain layang-layang?
Mestilah tahu. Kena tahu kenapa orang tu main layang-layang. Apa kelebihan main layang-layang? Apa kelebihan jika kita main layang-layang? Siapa tahu? Kelebihan bermain layang-layang. Mengurangkan stres. Untuk mengatasi stres. Untuk mengatasi stres. Main layang-layang boleh mengatasi stres. Itulah dia. Tapi kau tak terbang tinggi. Oh, okey. Kalau tak terbang tinggi, kau lagi stres. Terbangkan layang-layang, layang tu berpusing, pusing, tak naik-naik. So bertambah lagi lah stres kita. Tak guna. Jadi kalau kau tak reti terbangkan layang-layang, kau minta lah tolong orang. Bang, tolong terbangkan layang-layang. Bukan setakat layang-layang. Bukan setakat layang-layang abang terbangkan, dik. Adik pun abang akan terbangkan sekali. Ramah tua. Okey, baik. Jadi nampak kelas kita habis buku berapa ni? 4.5. Oh, 4.5. Okey, baik. Kita ada satu lagi soalan. Lepas tu, ngam-ngam habis lah ni kot. Kalau tak dapat main quiz ke? Tak ada quiz. Cikgu, last quiz. Okey, baik. Semua dah siap tulis? Dah. Belum. Dah nombor berapa dah? Saya nombor 4. 5. Oh, nombor 5. Hampir siap buat. Siap, cikgu. Sudah siap. Sekali awak ada internet tak? Saya mengidam janggut awak. Dah. Siap. Okey, baik. Sekarang kita tengok yang terakhir. Apa dia? Ulasan. Ulasan. Okey. Yang pertama main wow tu, nampak tak? Nampak? Kemudian main sepak raga, nampak tak? Nampak? Main gasing, nampak tak? Nampak. Ketinting, nampak tak? Nampak? Congkak, nampak tak? Nampak. Okey, ketinting ni ada satu kelebihan dia yang lain. Apa dia? Kita boleh macam merehatkan. Salah. Kita boleh lompat macam lagi jauh. Macam Macam kita boleh apa tu? Meningkatkan keimbangan badan. timbangan badan. Oh. Menambah kenalan. Orang yang tak reti main ketinting, Dah jatuh. dia akan mudah jatuh imbangan badan tu. Jadi apabila berada di tempat tinggi, kamu selalu main ketinting, kamu akan relax. Kamu boleh imbangkan badan. Contoh kalau kamu selalu main ketinting atau main ketinting kan dia kena lompat satu kaki kan. Kalau berada di tempat tinggi kamu boleh relax je. Okey, tak bergerak dah. Tapi kalau orang yang tak biasa main ketinting, kena tiup je dah jatuh. Puh. Kawan dia tiup je, puh, dah jatuh. Sebab imbangan badan dia tak begitu baik lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni mari kita menulis ulasan. Apa dia? Menulis ulasan. Ulasan. Kita nak belajar menulis ulasan, murid-murid. Jadi semua dengar sini. Ulasan ni ada berapa perenggan, geng? 3, geng. 3, geng. Okey, baik. Jadi kita tengok ulasan. Apa ni? Nak tanya ni. Bila kita boleh start sekolah balik? Cikgu nak buat kelas fizikal lah ni. Boring dah kelas online. Boring lah. Boring di rumah.
Cikgu dah Stay ambil at vaksin home. ke cikgu? Apa dia? Cikgu dah ambil vaksin ke? Belum lagi. Cikgu, ayah saudara saya kan dia ada mendaftar untuk vaksin. Sekarang budak-budak pun boleh pakai. Boleh suntik. Pfizer dengan AstraZeneca. Budak-budak boleh Tapi- suntik ke? Boleh. Ayah saudara saya ambil yang Brazil punya tu, yang boleh spray dekat lidah. Oh, okey. Jadi sekarang ni maksudnya budak-budak dah boleh ambil vaksin dah? Boleh. Boleh. Oh, Takut baguslah. cikgu. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. vaksin Tak ambil. boleh lah. Sekarang banyak kes budak-budak kan. Kalau dah boleh ambil vaksin, kamu ambil. Jangan ambil dadah je ya. Cikgu saya tak ada masa jaga. Tak boleh ambil vaksin cikgu. Okey, baik. Sekarang kita nak buat ulasan. Ulasan ada berapa perenggan? 3. 3. Okey, baik. Ingat perenggan. Ulasan ada 3 perenggan. Ulasan ada 3 perenggan. Okey. Antaranya Untuk Bilal Irsyad. Husaini tu mana Husaini tu? Perenggan pertama namanya perenggan apa Husaini? Dah. Husaini. Nizam, perenggan pertama namanya apa Nizam? Sudah. Nizam, perenggan pertama namanya apa Nizam? Waiting room. Waiting room. Waiting room. Waiting room. Waiting room. Oi Nizam. Waiting room. Mana Nizam? Nizam, Yinare. Waiting room. Waiting room. Sudah. Kalau aku tanya Nizam dia dah gelabah dah. Waiting room. Dekat bawah. Nizam ni kalau cikgu tanya dia dah gelabah. Dia buat mulut. Dekat kelas fizikal cikgu ingat. Dia akan buat mulut. Dia suka buat mulut. Pendahuluan. Okey, Husaini, perenggan kedua namanya perenggan apa Husaini? Dan Isi apa? Isi perut engkau? isi satu. Ni isi satu, tengkorak isi tersurat dan isi tersirat. Isi satu begini tu dah. Lagi? Perenggan ketiga apa dia? Kesimpulan. Baik. Okey, baik. Jadi untuk murid-murid baharu dan murid-murid tua, ulasan ada 3 perenggan. Apa? 3. Dah. 3. Perenggan pertama dipanggil sebagai perenggan pendahuluan. Perenggan kedua namanya isi tersurat dan isi tersirat. Perenggan ketiga namanya kesimpulan. Okay guys, look at me. Okay, baik. Kita tengok yang pertama. Macam mana kita nak buat pendahuluan? Ada gambar tak? Ada. Jadi kita mulakan ayat pendahuluan tu dengan gambar. Gambar ni tentang apa? Permainan. Okey, tengok sini. Cara untuk kita menulis pendahuluan, kita ambil ayat pertama dalam soalan ini. Cuma cikgu nak kamu buang di bawah dan menunjukkan. Cikgu nak kamu buang di bawah menunjukkan. Di bawah tu kita ganti dengan apa? Tersebut. Menunjukkan tu kita ganti dengan apa? Memaparkan. Jadi pendahuluan dia apa dia? Gambar tersebut memaparkan apa dia? Permainan tradisional yang terdapat di Malaysia. Permainan tradisional yang terdapat di Malaysia.
Okey, itu ayat pertama. Ayat kedua mulakan dengan apa? Dapat. Terdapat. Terdapat apa dia? Beberapa. Apa dia? Kebaikan Sebab soalan dia cerita tentang kebaikan permainan tradisional. Terdapat beberapa kebaikan Permainan tradisional. yang diperoleh tambah melalui permainan tradisional. Kalau kebaikan, tolong tambah yang diperoleh melalui. Cikgu highlightkan di sini. Kalau soalan tu tentang kebaikan, macam mana kita nak tahu kebaikan? Sebab kita tengok pada maklumat di sini, kebaikan permainan tradisional. Kalau kebaikan, tolong tambah ayat yang diperoleh melalui. Melalui apa? Permainan tradisional. Cikgu, kalau letak terdapat 4 kebaikan yang diperoleh melalui permainan tradisional boleh ke? Boleh juga. Okey, ini dinamakan sebagai pendahuluan. Ada 2 ayat pendahuluan. Understand? Understand. Rasa saling. Main ngame tu apa cikgu? Apa dia? Main ngame tu apa? Benda? Oh. Dia tengok dalam chat. Main game. Okey, baik. Dah siap pendahuluan? Belum. Dah siap cikgu. Dah siap Belum. Jangan borak game. Siapa borak game, cikgu remove. Ideal Ikuan baru je. Siapa borak game, cikgu remove Ayo, sudah. Tolong bagi tahu siapa yang borak game. Nanti cikgu remove je. Selepas ini, siapa borak game, selepas ini tolong bagi tahu cikgu. Siapa borak game, cikgu remove dia. Dia tak tahu cikgu kalau remove, bam. Cikgu akan remove je. Hidup cikgu. Because I don't care. I don't care. What are you talking about? Jadi, sekarang ni kita nak menulis perenggan isi. Ada banyak isi ni. Kita pilih 4 saja. Kita pilih 4 saja yang banyak. Okey, kebaikan yang pertama apa dia? Mengisi masa lapang. Okey, kalau soalan tentang kebaikan, jangan sebut kita hendaklah. Itu salah ya mangkuk. Itu salah ya mangkuk-mangkuk sekalian. Antaranya kalau ialah soalan tentang kebaikan, jangan guna kita hendaklah, kita mestilah. Haram. Soalan tentang kebaikan kena guna dapat. Jadi kita mulakan dengan apa? Salah satu kebaikan bermain permainan tradisional ialah apa dia? Kita dapat apa? Mengisi masa lapang. Mengisi masa lapang. Tapi tak boleh titik lagi. Sebab apa? Kena sambung dengan apa cikgu ajar? Suka. Kena sambung dengan suka. Apa tu suka? Supaya untuk kerana supaya. S tu ialah supaya. U tu ialah untuk. K tu kerana. K tu ialah agar. Maknanya setelah kamu menulis mengisi masa lapang, kamu kena guna supaya. Atau untuk, atau kerana, atau agar. Kita dapat mengisi masa lapang, kemudian sambung. Nak guna supaya ke, untuk ke, kerana ke, agar? Agar kita tidak akan terjebak dalam gejala sosial.
Kita tidak menghabiskan masa dengan aktiviti yang sia-sia. Ataupun ayat yang Jasmine bagi tahu tadi, kita tidak terjebak dalam gejala sosial. Agar kita tidak terjebak dalam gejala sosial. Tahu gejala sosial? Merokok, melepak. Jadi ini dinamakan sebagai idea tersirat. Jadi setiap kali kita menulis, kena guna supaya, untuk, kerana, agar. Dan mulakan ayat perenggan pertama dengan salah satu. Salah satu kebaikan bermain permainan tradisional ialah tolong guna kita dapat. Soalan cikgu, kenapa kena guna kita dapat? Kerana soalan ni tentang tentang kebaikan. Soalan ni tentang kebaikan. So kamu kena guna kita dapat. Kena guna kita dapat. Sebab soalan ni tentang kebaikan. Jadi salah satu kebaikan bermainan permainan tradisional ialah kita dapat mengisi masa lapang agar kita tidak terjebak dalam gejala sosial. Dah cikgu. Okey. Nak masuk isi yang kedua, kena guna apa pula? Ayat pertama tadi salah satu. Ayat kedua kena guna selain itu. Kita dapat. Selain itu. Okey, dengar. Selepas selain itu, tolong guna kita dapat lagi. Soalan cikgu, kenapa kena guna kita dapat? Sebab soalan ni tentang kebaikan. Selain itu, kita dapat apa? Masuk isi kedua. Menambah kenalan. Jangan sebut menambah. Menambahkan. Kita dapat menambahkan kenalan. Kenapa kita dapat menambahkan kenalan? Kerana kita berpeluang untuk berbual-bual dengan rakan baru semasa bermain. Itulah dia. Kalau kamu dapat tanda kenalan, kamu kena bagi tahu kerana kita berpeluang untuk berbual-bual dengan rakan baru semasa bermain. Jadi, kalau kamu tak berbual-bual, boleh tambahkan kenalan tak? Tak boleh? Boleh. Kamu diam aja tak layan orang tu, tak boleh. Dah nak habis masa dah. Ada 8 minit lagi, relax lah. Okey. Cikgu, apa tu, siapa tadi nak les? Dia nak les sebab tempat dia guru. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita nak masuk isi yang ketiga. Guna apa ni? Cikgu belum siap. Seterusnya. Okey, nak buat ayat ketiga kena guna seterusnya. Lepas tu kita dapat lagi. Tolong selepas seterusnya kena guna kita dapat. Kita dapat, apa dia pula? Kita dapat menguji minda. Uji minda. Kita pun kata kerana permainan seperti apa yang menguji minda ni? Congkak. Kerana permainan seperti congkak, kerana permainan seperti congkak, apa dia? Kita kaitkan dengan strategi. Memerlukan memerlukan strategi untuk memenanginya. Dapat menguji minda lah. Seterusnya kita dapat menguji minda kerana permainan seperti congkak memerlukan strategi untuk memenanginya. Kita kena ada strategi. Kalau tak ada strategi boleh menang tak? Tak boleh. Boleh. Sebab tu dia kata menguji minda, kena pakai otak.
Melainkan kamu cek dekat doktor, alamak doktor, saya memang tak ada otak ke dari kecil? Sekolah Planet Mari. Sekolah Planet Mari. Mari. Okey. Ada orang lagi cakap pasal Jatuh pagar. Okey, baik. kau. Dah nak 4.30 Gila lah, sekejap je masa. Kan. Okey. Kemudian yang terakhir apa dia? Akhir. Sekali. Pilih salah satu. Nak guna kreativiti ke menghilangkan stres? Menghilangkan stres. Aku rasa menghilangkan stres lah. Tidak lah. Akhir sekali. Apa dia? Kita dapat. Kena guna kita dapat Sebab kebaikan. Kita dapat menghilangkan Stres. stres. Agar apa? Agar fikiran kita sentiasa tenang. Apa jadi kalau kamu tak tenang fikiran kamu dan kamu stres? Jadi gila. Kita macam Ya, kamu boleh jadi gila, kamu boleh bunuh diri. Dia ambil stapler mata. Okey, baik. belakang stres agar fikiran kita tenang. Siap cikgu. Sebagai kesimpulannya, Kalau stres, kita nak fikiran kita tenang lah. Okey, sekarang nak buat kesimpulan, tolong ingat kata-kata cikgu. Tolong hafal 4 perkataan. Yang pertama sebagai kesimpulannya. Kita seharusnya. Konklusinya. Lepas tu kita seharusnya. Ni 4 patah perkataan ni. Sebagai kesimpulannya, kita seharusnya. Okey, kita seharusnya apa? Kaitkan dengan permainan tradisional. Bermain. Kena sebutlah bermain permainan tradisional. Kena kaitkan dengan topik yang kamu cerita. Kamu cerita tentang permainan tradisional. Jadi kena sebut tentang apa cadangan kamu tentang permainan tradisional. Kita seharusnya bermain permainan tradisional. Agar apa? Kenapa kita kena tahu dan kena belajar tentang permainan tradisional? Agar generasi muda tidak lupa akan warisan negara. Yang berharga ini. Agar generasi muda tidak lupa akan warisan negara yang berharga ini. Jadi kena belajar tentang kesenian dan kebudayaan kerana kita tak nak generasi muda lupa akan warisan negara yang berharga ini. Kita tak nak generasi muda lupa. Kalau lupa, kesian Okey, baik. Habis. Ada apa-apa soalan? ada. Syawah tadi. Cikgu dia pergaduh. Siapa gaduh? Kurang cek. Tengoklah dalam cikgu. Aidil Ikon borak game. Tak ada dah cikgu, ada orang guna nama saya. Tak apa. Tak apa. Okey, tak payah fokus kepada tu. Fokus kepada belajar ulasan. Kalau tak, selepas ini cikgu tutup. Cikgu tutup lah. Saya tak nampak ni sebab dia pecet. Tak nampak apa yang cikgu tulis. Biasalah tu. Kontrol tu lepas tu bila orang chat ada balik. Quiz, tak nak quiz. Jangan quiz. Quiz ke cikgu? Negara yang berharga ini. Dah cikgu. Okey, baik cikgu. Quiz. Tak
Memang kuis cikgu. Okey. Kita tak boleh mengadakan kuis kerana masa sudah hampir 4:30 ya. Aloh. Okey. Sebab kita tahu yang tak nak kuis tu sebab dia selalu dapat markah rendah. Saya nak cikgu. Okey, Nak cikgu. Jadi tak apa. Lain kali kita akan buat Lain kali kita akan buat. Okey, cikgu nak bagi tahu kenapa kita kena berlatih dengan kuis. Satu, kita nak uji sejauh mana pengetahuan kita. Bukan kita nak tengok kita ni rendah. Bagus juga kita tahu kita rendah supaya kita tahu, oh bodohnya aku. Kalau kita tahu kita bodoh, cikgu cakap betul. Cikgu selalu cakap benda macam tu. Bila cikgu salah banyak, cikgu kata, bodohnya aku. So, bila kita bodoh, kita sedar kita bodoh, kita belajar tak? Kita akan belajar. Tapi kalau kita tahu kita ni bodoh, Tak belajar. tak belajar, tu namanya tak sedar diri. Jadi kita dengan keldai tak ada beza, dua-dua bodoh. Jadi kita kena sedar kita bodoh supaya kita akan terus belajar dan belajar untuk terus pandai. Okey. Kamu ingat cikgu nak lepaskan negara yang cikgu sayang kepada tangan-tangan orang yang bodoh ke? Tak boleh. Sebab orang yang kecil-kecil macam kamu satu hari nanti akan jadi pemimpin negara. Takkan nak memimpin negara dalam otak yang bodoh. Itulah dia. Satu ayat yang dapat menyedarkan kamu tentang kepentingan ilmu ya. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih cikgu ucap